Terima kasih Yang Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Bukit Melawati. Bukit Melawati telah bertanya tentang bagaimana kita kerajaan negeri menangani keganasan rumah tangga. Soalan ini saya minta izin dijawab sekali dengan soalan dari YB Rawang nombor 222. Untuk makluman Yang Berhormat Bukit Melawati, berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Selangor, jumlah kes keganasan rumah tangga yang telah dilaporkan di negeri Selangor mulai 2018 hingga Oktober 2021 mencatatkan jumlah keseluruhan sebanyak 4,978 kes dengan perincian seperti berikut. 2018 951 kes, 2019 1,159 kes, 2020 1,349 kes. 2021 dari Januari hingga Oktober 1,509 kes dan ini memberi jumlah 4,978 kes. Soalan berikutnya mengenai bagaimanakah kita nak mengurangkan keganasan kes semua ini dan juga mengenai talian selamat. Juga akan dijawab bersama dengan soalan 222B daripada Yang Berhormat Rawang. Kerajaan negeri telah mengambil inisiatif dengan menyediakan talian selamat sebagai talian khas untuk masyarakat membuat aduan tentang keganasan rumah tangga yang berlaku khususnya di negeri Selangor. Inisiatif ini adalah sebagaimana terkandung di dalam pakej kita Selangor 2 yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor pada bulan Jun 2021 baru-baru ini. Talian selamat telah mula beroperasi pada 1 November 2021 selama 24 jam menerusi talian 03-641-95027 di bawah kendalian Wanita Berdaya Selangor WBS. Pada masa yang sama, WBS turut berkongsi maklumat dan informasi mengenai talian selamat ini di laman sosial WBS, Facebook dan Instagram, Pusat Wanita Berdaya PWB di 56 kawasan DUN serta di pejabat rakan usahasama sebagai langkah untuk menyebarkan kesedaran dan advokasi berkenaan keganasan rumah tangga. Selain itu, WBS kini sedang mengadakan kempen 16 hari aktivisme menentang keganasan berasaskan gender bermula 25 November hingga 10 Disember sebagai langkah advokasi kepada masyarakat. Sebahagian daripada kandungan kempen tersebut adalah perasmian talian selamat itu sendiri yang baru berlangsung pada 22 November. Sepanjang 16 hari ini, WBS akan melaksanakan 4 siri webinar KRT, bengkel latihan pengendalian KRT, edaran kit KRT serta program-program di 56 DUN dengan usahasama bersama penyelia-penyelia Pusat Wanita Berdaya. Program-program kesedaran KRT turut diperluaskan melalui tugas dan kerja lapangan bagi pelajar dan aktivis di Akademi Kepimpinan Wanita atau AKW. WBS juga turut mengadakan perbincangan meja bulat bersama ahli-ahli jawatankuasa KRT Negeri Selangor bagi bersama-sama merancang serta membincangkan pelan tindakan jangka masa pendek dan panjang untuk mengurangkan kes KRT di Negeri Selangor. Dan hasil perbincangan tersebut, sebuah pelan tindakan KRT Negeri Selangor tahun 2022 telah berjaya dimuktamadkan dengan 4 keutamaan iaitu pencegahan dan intervensi awal, kedua pendaya upayaan pemandiri, ketiga responsif terhadap ahli keluarga pemandiri dan keempat pelaku bertanggungjawab merentasi sistem. Pada tahun 2020 menerusi sebuah projek perintis komuniti selamat bersepadu, kerajaan negeri telah membiayai mangsa KRT menerusi badan bukan kerajaan NGO dengan jumlah perbelanjaan sebanyak RM46,436.50 bagi kos rawatan perubatan bagi membiayai kos rawatan perubatan, tempat perlindungan, makanan dan telefon. Soalan ini juga saya jawab sekali lagi setelah beroperasi selama 3 minggu bermula 1 November sehingga 24 November ini. Talian selamat telah menerima sebanyak 14 panggilan di mana 7 daripadanya bersamaan 50% adalah berkaitan dengan isu KRT. Daripada 14 panggilan, 7 berkaitan dengan keganasan rumah tangga dan kategorinya adalah sebabnya ekonomi, 1 fizikal,
3 dan psikologi 3. Semua kes yang diterima adalah bukan kecemasan dan tujuan panggilan adalah untuk mendapatkan khidmat kaunseling bagi membantu mereka dari segi pengurusan emosi. Talian Selamat memberikan pilihan kepada pemanggil untuk mendapatkan sesi kaunseling atau intervensi selanjutnya di badan bukan kerajaan serta kaunselor Talian Selamat di bawah Pusat Kaunseling Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor yang mempunyai kaunselor bertauliah secara bersemuka. Yang berhormat, saya ingin mengatakan bahawa semua langkah yang kita ambil ini pertama adalah setelah ianya berlaku. Dan kemudian kita ada advokasi dan sebagainya. Kita ada satu masalah yang susah kita nak atasi, iaitu masalah pelaku itu sendiri. Ya, pemandiri kita boleh bantu, tetapi masalah pelaku adalah bagaimana kita nak menghalangnya berlaku di peringkat domestik ini. Itu adalah satu persoalan yang besar. Maka kita semua perlu menanamkan kesedaran kepada wanita dan juga kepada kaum lelaki, dan kerana keganasan rumah tangga ini bukan sahaja terhadap pasangan sahaja, tetapi berlaku kepada warga mas, berlaku kepada anak-anak. Semuanya adalah kita panggil keganasan domestik. Maka banyak lagi kerja kita untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dan juga meningkatkan sokongan kepada keluarga, kerana kadang-kadang masalah yang timbul boleh ditangani di peringkat keluarga. Tapi kerana kita hidup di bandar, kehubungan kekeluargaan dan cara hidup family atau keluarga nuklear ini menyebabkan apa-apa masalah yang timbul dan dihadapi tidak dapat disokong oleh keluarga. Jadi banyak lagi kerja yang patut kita lakukan. Terima kasih. Soalan tambahan? Silakan Bukit Malawati. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Exco. Saya ingin bertanya, dalam usaha pihak kerajaan negeri membantu mengurangkan atau menangani isu keganasan rumah tangga ini, bagaimana pihak kerajaan negeri membantu rumah-rumah perlindungan yang melindungi mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ini? Adakah peruntukan disediakan ataupun sistem sokongan supaya rumah-rumah perlindungan ini dapat terus survive dan melaksanakan fungsi mereka bagi membantu mangsa-mangsa? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Itu soalan yang sangat baik sebenarnya. Setakat ini program-program yang kita ada banyak makna dia untuk program-program. Untuk bantuan kepada rumah-rumah perlindungan ini, saya menggunakan sedikit daripada apa yang kita panggil peruntukan daripada sebagai exco, dan juga daripada apa yang kita ada daripada peruntukan wanita dan keluarga itu. Kita telah memberi bantuan, tetapi tidak banyak Yang Berhormat. Kalau 10,000, 20,000 tidak boleh sustain mereka dalam jangka masa yang panjang. Dan kerajaan negeri pada masa ini rasa saya tidak mampu lagi mengadakan pusat perlindungan sendiri kerana kos dan pengendaliannya adalah tinggi. Jadi kita menghulurkan kepada pusat-pusat perlindungan. Apabila mereka datang pada kita mencari dana daripada berbagai sumber, tetapi tidak ada khas daripada dana yang peruntukan sekarang. Ia memerlukan peruntukan yang berasingan kalau kita kata kita nak salurkan kepada rumah-rumah perlindungan ini. Ya, mungkin lepas ini Yang Berhormat kita boleh menyediakan juga cadangan ini kepada negeri. Tapi saya meminta kepada adun-adun sekalian, apabila ada permintaan daripada rumah-rumah perlindungan ini, maka saya ingat adun-adun juga boleh dalam kapasiti mereka untuk memberi sumbangan apabila diperlukan. Terima kasih.